أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin al-karubin wa ila sadatina Abi Bakrin wa Umar Usman wa Ali wa ambakil sahabat wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil ulama wal musannifin wa syuhada was salihin wa ila syaikhina masyayikhina wa ila sahibil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina ilman wa hukma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna at-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi warzuqna al-ilma wal hikmah wal aqla bihaqqi Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Sambung balik perbincangan kita di mana membicarakan tentang perkara yang membatalkan iman, fasal yang membatalkan iman. Jadi sambung daripada tu sifat-sifat Allah. Itu. Mencerca. Baik. Mengingkari atau mencerca uluhiyah, ketuhanan. Setiap orang yang beriman wajib mengiktiqadkan dengan iktiqad yang jazam, iktiqad yang putus, iktiqad yang tidak ada syak, iktiqad yang tidak ada zan, dan iktiqad yang tidak ada waham. Itu dikatakan iktiqad yang jazam. Iktiqad yang putus makna iktiqad yang tetap, tak berubah dah. Tak ada syak, tak ada zon dan tidak ada waham. Wajib orang Islam tadi ni, wajib i'tiqad tu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah. Jadi i'tiqad ni maknanya simpul. Simpul dalam hati kita. Maknanya ikat kemah-kemah supaya tak terungkai dah. Tu. Supaya dia tak terungkai. Supaya dia tak terlucuk. Tu jadi nak i'tiqad tu. Maka sebab itulah ulama meletakkan wajib di atas tiap-tiap mukallaf mesti kena belajar sifat 20. Jadi belajar sifat 20 itulah sebagai nak ikat. Sebagai alat pengikat supaya i'tiqad kita tetap dan kemah. Tu ulama ahli sunnah wal jamaah lah. Tu.
I'tiqad bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang lain selain daripadanya, selain pada Allah. Itu kena i'tiqad. Nak i'tiqad, dia kena reti. Dia kena tahu. Dia kena mengetahui. Nak mengetahui, dia kena belajar. Kan? Kena belajar. Lepas tu bila dia tahu, barulah dia i'tiqad. Ni tak mengaji, nak i'tiqad entah apa. Mengaji apa pun tak tahu apa. Nak i'tiqad entah apa. Boleh kata i'tiqad, boleh kata saja. Tapi tak ada simpulan kalau tak belajar. Sebab tu dia suruh belajar. Sebab tu wajib, syarak memperwajibkan kita nak belajar. Kena tahu. Tu. Bila kita belajar, kita tahu, barulah i'tiqad. Barulah kemas. Barulah tak lari. Firman Allah Azza wa Jalla, U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Dalam suratul Mu'minun, ayat 23, sembahlah kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembah sebenarnya. Tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya, selain daripada Allah. Tak ada dah Tuhan. Mana Tuhan ni kita tumpu. Kita berhajat kepada dia. Iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Mana berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana makhluk ni. Jadi Tuhan-Tuhan inilah sebagai tumpuan makhluk, sebagai berhajatnya makhluk, sebagai tak lepasnya makhluk daripada Tuhan tadi. Jadi sebab tu Tuhan ni dia maha kaya. Dia terkaya. Dia tak perlu kepada sesuatu, apa pun dia tak perlu. Dia terkaya. Dan segala makhluk pula berhajat, tak lepas daripada dia. Segala makhluk diciptakan olehnya, ditadbirkan oleh dia. Tu. Segala makhluk berada di dalam qabdah dia. Itulah Tuhan. Mengaturkan setiap, memerintah setiap makhluk tadi. Itu dikatakan Tuhan. Baik. Jadi, sembahlah kamu akan Allah. Sembah tadi ni, sembah sebenarnya tiada Tuhan. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu. Selain daripadanya, selain daripada Allah. Sebab itulah. Bila sebut kata Allah, mana nama bagi satu zat yang wajib ada. Allah ialah satu nama. Ismun li zatin wajibatul wujud. Zat yang wajib ada. Mana wajib ada ni, ada dia tak ada mula. Ada dia tak kena jadi. Ada dia tak dijadikan oleh sesuatu yang lain. Tak ada permulaan ada dia. Ada dia sedia kala. Ada dia kekal. Ada dia tak serupa dengan sesuatu. Jadi, ada dia sa. Sa pada zat, sa pada sifat, sa pada af'al. Maknanya ada Allah Ta'ala tadi tu. Maknanya tidak ada sesuatu serupa macam zat dia. Tu. Tak berhubung pada satu zat dan tak ada satu zat yang lain serupa macam zat dia. Tu. Zat dia tak boleh nak dibahagikan. Zat dia tak boleh nak dibelah. Tak boleh nak kisik. Tak boleh nak kokok. Tak boleh nak potong. Kerana dia bukan jirim, bukan jisim. Tu. Sifat dia sa. Makna tiap-tiap satu sifat sa. Satu sifat sa. Makna dia tak berbilang-bilang. Satu sifat tak ada banyak. Satu perkara sifat tu sa. Satu je.
Jadi itulah Tuhan yang dikatakan Allah, Allah Ta'ala tadi ni. Allah tu nama. Tu. Jadi murad di sini hendaklah kamu sembah akan Allah. Mana Allah mana? Allah zat yang wajib ada tu. Tu. Jadi nak tahu di mana, kena mengaji. Kena belajar. Yang ulama letak aturan kena belajar. Mudah-mudahan selamat akidah. Kejap akidah, tetap akidah. Tu. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang uluhiyah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Surah Taha ayat 14. Sesungguhnya akulah Allah, kata Allah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Mana tidak ada yang terkaya, tidak ada yang menjadi tumpuan melainkan aku. Bila sebut kata Tuhan, dialah yang terkaya. Bila sebut kata Tuhan, dialah menjadi tumpuan. Mana tak lepas sesuatu daripada dia. Tak lepas sesuatu daripada ciptaan dia. Daripada ciptaan Allah. Itulah Tuhan. Tu. Kalau dia pun tak boleh nak buat apa, Tuhan apa? Dia sendiri pun tak boleh nak buat apa, Tuhan apa? Tu. Oleh itu sembahlah akan aku. Tu. Sembahlah aku. Taatlah aku. Patuhlah aku. Turutlah aku. Tu. Mana sembah, maknanya jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah semata-mata kerana Allah. Itu kata sembah Allah. Tidak ada syirik dengan Allah. Tu Allah Ta'ala kata, fa'budni. Sembahlah aku. Tu. Baik. Yang ketiga, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Maka tetapkanlah pengetahuanmu, hai Muhammad. Tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad. Tetap bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang hak, yang sebenar-benar disembah. Melainkan Allah Ta'ala sahajalah yang sebenar-benar disembah. Yang patut disembah. Yang sebenar disembah ialah Allah Ta'ala. Lain tak ada. Tu. Napi habis tak ada. Tu. Tidak ada Tuhan. La ilaha. Tidak ada ilah. Tak ada Tuhan. Apa dia Tuhan? Maknanya terkaya dan segala yang lain berhajat tak lepas kepada dia. Itulah Tuhan. Tu. Maknanya apa yang terkaya dan siapakah yang segala yang lain berhajat tak lepas kepada dia? Allah. Tu. Jadi Allah Ta'ala sahajalah Tuhan yang berhak disembah. Baik. Yang ketiga, surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi penyembahan dan peribadatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi asas agama Islam. Jadi asas agama Islam tu ialah penyembahan ataupun peribadatan, kepatuhan, ketaatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Itulah menjadi asas agama Islam. Tu. Jadi dia nak sembah, nak beribadah, kena kenal. Takkan kenal kalau tak belajar. Belajar apa? Kena belajar apa yang telah ditetapkan oleh ulama. Maka ulama letak wajib kena belajar sifat 20. Tu aja. Ulama hak lain tak saya kira ni ulama ahli sunnah ni. Kena belajar hak tu. Baru dia kejar. Baru dia hikat tak ukai. Mana ulama dah kaji dah. Dah letak dah. Sedangkan semua perkara-perkara tu dia tak lari daripada
Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini duk tanya mik mana, mengaji mana zaman Nabi tak ada. Nak kira zaman Nabi tak ada, banyak benar tak ada. Kan? Banyak benar tak ada zaman Nabi. Kan? Ilmu kitab-kitab ni tak ada zaman Nabi ni, kitab ni. Baru je ditulis, dibukukan. Nak kira Nabi bila Jibril menyampaikan wahyu kepada dia, terus dia baca kepada sahabat. Sahabat tak faham, terus tanya Nabi. Nabi terus jawab, bagi keterangan terus. Jawapan secara direct terus. Lepas tu nak mari kitab mana? Masa tu tak ada pembahagian ilmu lagi. Semua ilmu dikatakan ilmu Islam. Semua ilmu dikatakan ilmu agama. Dia tak ada duk bahagi kata ni ilmu tauhid, ni ilmu tasawuf, ni ilmu fiqh, tak ada duk bahagi lagi. Tu. Pasal apa? Kerana direct terus melalui Nabi SAW. Nabi itu dikatakan ibu ilmu. Bapa ilmu. Tak faham apa, terus rojok tanya Nabi. Bila Nabi wafat, Qasari kau duk mari fitnah. Lebih-lebih lagi fitnah pada agama. Fitnah pada agama. Pada zaman Sayyidina Ali. Pada zaman Sayyidina Ali itu, golongan-golongan Khawarij. Dengan Ali pun dia hukum kafir, dengan Sayyidina Muawiyah pun dia hukum kafir. Seramai 12,000 dah ada Khawarij masa zaman tu. 12,000 lah. Itu hak dapat dikesan. Hak tak dapat dikesan. Itu zaman tu. Sebab tu nak cerita, pasal apa? Sebab itulah kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dia tak jadi perpecahan dalam bab akidah ni. Sebab tu orang kalau dia mengaji bab akidah, maka dia akan selamat. Dalam bab uluhiyah, dalam bab ketuhanan tadi, i'tiqad dalam bab mengiktiqadkan bab ketuhanan tadi, dia akan selamat lah. Ni tak ada duk mengaji apa, pakai duk semayam, puasa, ibadat buat. Mengaji bab mengenal Allah tak mengaji. Tu duk kena tipu dengan iblis. Tu duk kena tipu dengan nafsu. Tu kena tipu dengan syaitan. Wa na'udzubillah. Sebab tu orang yang kenal Allah, Allah Ta'ala akan jaga dia. Allah Ta'ala akan selamat dia. Tu. Sebab tu penting ma'rifah ilallah ni perkara yang paling utama sekali. Firman Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil bukti yang mana Allah Ta'ala menjadikan manusia ni adalah untuk menyembah dan beribadat kepadanya. Inilah sebagai bukti. Dalil. Maknanya menyembah beribadat ni maknanya mengenal. Sebab tu setengah ulama dia takwil liya'budun ay liyu'rafun. Dan ingatlah aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Itu di antaranya. Mana supaya mereka tu boleh beribadat. Sebab tu ku cipta manusia supaya manusia boleh buat ibadat. Kan? Tu. Bukan Allah Ta'ala tujuan cipta manusia, tujuan Allah nak suruh manusia ni buat beribadat. Lepas tu kalau manusia tak buat ibadat, macam mana? Kan? Sebab tu tidak, dan ingatlah aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya untuk mereka itu boleh beribadat. Tu. Supaya mereka tu boleh beribadat. Tu. Bukan untuk beribadat. Kalau untuk beribadat, ada manusia tak beribadat, deraka Tuhan, kufur, bahkan bermusuh dengan Allah. Lepas lagu mana? Allah Ta'ala buat ke mana? Tu. Jadi sebab itulah ulama mengatakan supaya, melainkan supaya boleh mereka
beribadah. Mana mereka boleh menyembah dan beribadah kepadaku. Tu aku cipta mereka tu. Tu. Jadi peribadatan kepada Allah ialah mentauhidkan Allah. Tu ibadah yang paling utama. Tu ibadah yang paling utama sekali. Tu. Sebab tu bila sahabat tanya Nabi SAW, Ayul a'mal afdal? Ayul a'mali afdal ya Rasulullah? Manakah amalan paling afdal? Tanya Nabi. Sebab tu Nabi kata amalan paling afdal sekali ialah al-imanu billah. Beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah tu maknanya itulah ibadah yang paling sempurna. Maknanya diri beriman tu dah mengalir dah pahala. Dah ada dah. Diri beriman tu. Apatah lagi buat amalan-amalan, ibadah-ibadah lain, perbuatan yang lain. Lagi dia tambah. Nak dibandingkan dengan amalan-amalan ibadat lain, kalaulah tidak beriman dengan Allah, tak dikira. Sebab tu beriman dengan Allah tu dikatakan ibadah, amalan yang paling afdal sekali. Yang paling utama sekali. Sebab tu bila sahabat tanya Nabi, mana amalan yang paling afdal? Nabi kata beriman dengan Allah. Apa maksud beriman dengan Allah? Yang ini percaya kepada Allah. Percaya tentang Allah itu sebagai Tuhan. Allah Ta'ala itulah sebagai Tuhan empunya langit dan bumi. Allah Ta'ala itulah memiliki segala-galanya. Jadi itu orang panggil beribadah kepada Allah tu, sebab tu makna dia ialah mentauhidkan Allah pada uluhiyah, pada ketuhanannya. Dialah Tuhan. Iaitu seseorang yang beribadah tadi wajib pada semua peribadatannya ditujukan, dikhususkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Sebab tu tak mau bagi ada syirik. Sama ada syirik jali, syirik yang nyata, ataupun syirik khafi. Syirik khafi membatalkan pahala. Tu. Syirik jali membatalkan akidah. Wa na'udzubillah. Jadi walaupun tak batal akidah, tapi batal pahala nak buat apa? Sebab itulah ulama buat satu manhaj, satu susunan ilmu supaya nak bersih diri kita daripada perkara-perkara tersembunyi yang tak nampak oleh manusia. Maka ilmu tu ialah ilmu tasawuf. Jadi sebab tu ilmu ni dia ada hubung kait antara satu sama lain. Ada hubung kait. Tu. Baik. Tidak kepada lainnya, maknanya tidak beribadah. Tidaklah peribadatannya itu kepada lainnya, lain daripada Allah Ta'ala. Tu. Mana tidak peribadatan itu ditujukan kepada lainnya, lain pada Allah. Nak tuju selain pada Allah, tak boleh. Jangan. Tu. Kalau terang-terang, peribadatan lain dia lain daripada Allah secara terang, maka jadi kafir. Wa na'udzubillah. Kalau secara tersembunyi, kerana Allah juga, tapi ada kerana yang lain, maka tu dia panggil syirik khafi. Ada tujuan yang lain selain daripada Allah, ada dia nak yang lain, ada murad dia, ada kehendak dia yang lain. Tu. Maka yang tu dia panggil khafi, yang pasal tersembunyi. Orang tak nampak kan tu. Kan? Siapa tak nampak? Malaikat tulis baik, malaikat tulis kebajikan. Sehingga kan nanti Allah Ta'ala kata, buang yang tu. Tu. Hak tu buang. Malaikat kata ni dia buat sungguh ni dengan terbit air mata lah. Kan? Dengan terbit air mata ni. Tak tu ni. Duk teriak tengah orang ramai ni. Kan? Bersungguh-sungguh ni nampak. Allah Ta'ala kata dia bukan teriak kerana aku. Tu.
Jadi sebab tu Allah Ta'ala perintah suruh buang pahala tu. Sebab dia ada tujuan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu hak tersembunyi. Baik. Di mana Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah, yang Maha Esa dan berkuasa. Mana Allah Ta'ala lah yang Maha Esa. Tunggal pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada perbuatan dia tu. Mana hanya dia sahaja yang buat. Tak ada duk kongsi dengan siapa. Kerana Allah Ta'ala buat daripada tak ada, Allah Ta'ala menimbulkan beri jadi ada. Timbul bagi ada, menimbulkan beri ada. Tu perbuatan Allah. Tu. Adapun perbuatan kita, ikhtiar je. Ambil barang-barang duk ada dah. Nah, guna kayu Tuhan beri jadi dah. Tumbuhan dan bukit, bukan hutan balak tu. Kan? Simen Allah Ta'ala beri jadi dah, batu kapur. Kan? Campur dengan pasir Tuhan beri jadi dah. Buh air Tuhan bagi jadi. Kita cuma usaha ambil je. Sebab tu tak dikatakan perbuatan kita. Sebab kita ni hanya ikhtiar usaha saja. Tu pun duk mengaku kata dia buat. Mengaku sampai lupa kepada Allah. Kalau sahabat zuhir tak apa. Ni sampai dengan batin-batin lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini masalah. Kan? Baik. Oleh itu mereka yang mencerca uluhiyah, mencerca ketuhanan, adalah termasuk dalam golongan orang yang batal imannya. Wa na'udzubillah. Mana habis iman dia terbatal. Orang yang batal iman dia. Mana orang jadi kafir bila cerca uluhiyah, bila cerca ketuhanan. Tu. Jadi Tuhan tak kuasa, cerca kuasa apa, kan. Dia punya nak marah. Usaha dia tak jadi, ikhtiar dia tak jadi, dan dia bersungguh-sungguh pun tak jadi, rugi macam tu je, rugi duit, rugi masa. Kan? Rugi habis. Rugi harta benda dia. Buat keluar modal yang banyak tak jadi. Dia mencerca ketuhanan. Dia tak kuasa apa, dia tak. Habis. Dia ingat, usaha dia kot bagi bekah. Tu bila tak kenal Tuhan, dia akan jadi macam tu. Dia kok mana pun dia jadi tak puas hati. Kalau kenal Allah, tak apa. Dia ingat ni kuasa Allah. Ni anugerah Allah. Ni pemberian Allah. Ni kehendak Allah. Tu. Tak apa. Ni bila dia tak kenal Tuhan, habis. Dia akan cerca habis. Kata Tuhan dengar apa? Aku duk berdoa siang malam, tak dapat pun. Tu. Kata Tuhan ni berkuasa-kuasa apa? Yang aku duk minta apa tak buat. Dia ingat mu tokek lah nak dengar katamu. Tu. Sebab tu kita kena faham. Jadi banyak orang duk mencerca macam tu. Pasal apa? Pasal tak kenal. Tak kenal Allah. Tu. Jadi kerana mereka yang mencerca uluhiyah, mencerca ketuhanan itu adalah bermakna mengingkari Tuhan yang disembahnya. Habis ya? Tu. Maknanya ingkar. Uluhiyah, mengingkari tentang ketuhanan. Ingkar tentang sifat. Sifat-sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Ingkar. Bila kata Allah Ta'ala itu qidam. Sedia, baqa, kekal. Dia pergi ingkar. Sedia apa, tak nak sedia. Habis. Jahannam. Kekal apa, tak ada kan. Binasa sepatu lah. Habis. Jahannam. Kalau setakat dia ingkar ma'ani, kan. Dia tak mengingkari lazim daripada ma'ani tadi ni, tak apa. Dia ingkar. Dia ingkar sifat ma'ani saja. Dia tak ingkar maknawiyah. Kekuasaan Allah tu dia tak ingkar. Dia ingkar sifat berkuasa. Dia tak mana Tuhan ada sifat berkuasa. Lepas tu Allah Ta'ala berkuasa tak? Dia tak berkuasa. Macam Mu'tazilah.
Dia kata Allah Ta'ala berkuasa dengan zat. Allah Ta'ala melihat dengan zat. Allah Ta'ala mendengar dengan zat. Tu. Jadi, semua. Jadi dia tak engkar. Tu. Dia tak engkar. Samarah dia tak engkar. Cuma dia engkar sifat tu saja. Jadi sebab tu jadi kufur. Ni engkar habis dengan sifat-sifat habis. Engkar semuanya. Berkuasa apa, tak ada berkuasa. Habis, wa na'udzubillah. Kadang-kadang orang bila dia naik angin, dia tak mengaji. Dia punya fedak, buat kerja tak mau jadi. Dia punya perah. Perah tertungging. Dia akan kata ikut dan dia akan bercakap ikut dan. Wa na'udzubillah. Sebab tu, kena jaga akidah. Supaya jangan kita mencela uluhiyah ketuhanan. Tu. Baik. Mengingkari atau mencerca risalah kerasulan. Habis. Jadi bab mencerca uluhiyah, makna mencerca Tuhan, termasuk dalam golongan orang yang batal imannya. Tu. Dan menyembah kekufur, dan menyebabkan jadi kekufuran. Sebab jadi kafir, tu. Dia cerca tentang ketuhanan. Tu. Kesempurnaan Tuhan tadi. Dia mencerca, dia mempelekehkan. Dia memperkecilkan. Tu. Dia menghinakan. Wa na'udzubillah. Sebab boleh jadi kafir. Tu. Baik. Rasul-rasul yang disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran wajib bagi setiap orang Islam mempercayai kerasulan mereka secara tafsil satu persatu. Tu. Hak sebut dalam Al-Quran, hak tu wajib orang Islam kena percaya secara tafsil, secara huraian, secara detail, secara huraian, satu persatu. Tu. Sebaliknya rasul-rasul yang tidak disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, wajib bagi setiap orang Islam itu mempercayai kerasulan mereka secara ijmal, secara borang, secara sepintah, sepintah lalu, sekaligus dia panggil. Tu. Pakai kata, aku percaya semua nabi-nabi. Lagu tu. Adapun hak dia kena sebut, aku percaya, aku beriman Nabi Allah Adam alaihi salam. Aku percaya, aku beriman Nabi Allah Idris alaihi salam. Aku percaya dan aku beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam. Aku percaya, aku beriman dengan Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Jadi kita percaya, beriman. Itu dia panggil secara tafsir. Itu secara tafsir, secara huraian. Baik. Rasul-rasul yang diutuskan ke alam dunia ini telah dipilih oleh Allah dari keturunan-keturunan orang-orang yang mulia. Daripada caban Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tu kebanyakan rasul-rasul lahir daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Dia pecah dua, jadi Bani Israel dan jadi Arab. Tu keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik. Jadi semua nabi-nabi ni dia lahir keturunan dia tu mulia, orang-orang yang mulia. Bila kita baca kisah keturunan tok nenek nabi kita kan, tu hak yang menjadi perhatian nabi, makna nabi sendiri pun mengakui kesahihan tu sampai Adnan, sampai daripada nabi kita sampai ke Adnan. Adnan sampai ke Nabi Ismail, yang tu banyak khilaf dah. Setengah kata bukan nama lain, jadi banyak khilaf. Adapun daripada Nabi kita sampai kepada Adnan, itu maknanya muktamad, sahih yang tu.
Tu. Jadi kena ambil tahu. Maknanya tok nenek Nabi ni semuanya mereka ini beramal ataupun beriman mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tu depa mengikut agama Hanif. Agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tu nak ayat kata mulianya mereka. Pasal apa? Kerana akidah mereka. Mulia tu pasal akidah. Akidah mereka itu adalah akidah yang menyembah Allah, yang tidak mensyirikkan Allah, yang tidak mempersekutukan Allah. Tu akidah tok nenek Nabi. Tu yang kata Nabi ni keturunan yang mulia-mulia ni. Tu. Nah, keturunan Nabi SAW, keturunan yang mulia-mulia. Sejak daripada datuk-datuk tok nenek Nabi lagi. Mereka menceritakan akan lahir daripada zuriat. Zuriat kami ni akan lahir Nabi akhir zaman. Tu duk cerita siap dah. Pesan dah. Daripada seorang tok kepada tok. Semenjak Nabi Allah Adam alaihi salam lagi. Duk cerita dah kepada anak-anak dia. Mari zaman Nabi Idris cerita pada anak-anak dia. Cerita kepada umat dia masing-masing. Semua bercerita tentang akan kelahiran Nabi akhir zaman. Tu. Cuma golongan Bani Israel dia yakin memang akan lahir Nabi akhir zaman. Tapi di kalangan dia kata keturunan dia. Keturunan dia. Jadi bila dia duk mengaku macam tu, tiba-tiba lahirnya bangsa Arab, bukan keturunan dia. Tu. Sebab tu banyaklah kisah-kisah di mana suatu hari Nabi sakit mata. Nabi sakit mata. Bila Nabi sakit mata, Abdul Muttalib, tok wan Nabi, kesian. Bila Nabi dia sakit mata, dia kesian kat Nabi, dia bawa Nabi jumpa seorang tabib. Tabib ni seorang rahib. Seorang orang alim lah. Seorang orang yang alim. Dalam agama Nasrani. Jadi bila dia duk tanya Nabi, duk di mana, duk tanya Abdul Muttalib duk cerita sifat-sifat dia. Bila dia tengok Nabi, dia bawa keluar satu kertas. Dia tengok apa yang duk tulis di kertas dia. Dia soal Nabi dan dia tengok Nabi, dia tanda betul sama. Akhir sekali dia selak tengok tanda kenabian. Di belikat sebelah kanan Nabi. Tengok ada tanda kenabian. Lepas tu dia tanya Abdul Muttalib, dia sakit apa yang mu mari kat aku ni? Abdul Muttalib kata dia sakit mata. Aku tak mampu nak berubat dia. Sebenarnya ubat dia ni ada pada diri dia. Yahudi ni rohib tu kata, ubat dia ni ada pada diri dia. Jadi kamu ambil air liur dia tu, kamu sapu di atas mata dia. Bila Abdul Muttalib ambil sapu, lega. Masa-masa tu juga. La tu lega. Jadi molek. Mana tak sakit dah. Dia tahu, wahai Abdul Muttalib, macam mana aku nak berubat dia? Selama ni, dia ni tukang berubat. Apa sejenis orang sakit-sakit pergi jumpa dia lah. Sakit barah ke, sakit angin, sakit seguguk ke, apa ke, tak kira lelaki ke, perempuan ke, orang pergi minta ubat kat dia. Dia tahu perkara yang paling besar sekali, aku duk berubat ni, Tuhan bagi aku sembuh, maknanya Tuhan bagi sembuh. Aku duk berubat ni, perkara yang paling besar sekali, aku menyebut nama dia. Rahib tu kata, aku menyebut nama dia. Wahai Allah, dengan berkat, dengan keelokan Muhammad, Nabi akhir zaman yang engkau akan bangkitkan, maka kau sembuhlah penyakit orang ni. Sembuh. Dia kata, sebab tu aku tak mampu nak berubat dia. Bukan aku boleh berubat dia. Dia sendiri yang boleh ubat dia. Macam mana aku nak ubat dia? Sedangkan aku duk ubat
Selama ni pun duk sebut nama dia. Sampai tahap tu. Nah, nak cerita tentang kerasulan tadi, bahwasanya keturunan-keturunan tu semuanya terpelihara. Tarakus sifah. Meninggal mereka itu akan sifah. Maknanya cara nasab yang tak betul. Mana mereka tak buat yang boleh keturunan mereka tu dengan cara tak betul. Nasab mereka ni semuanya nasab yang bersih. Yang elok. Tak ada bercampur dengan penzinaan. Tak ada. Itulah Rasul, para Nabi-Nabi itu. Tu. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, Rasul-Rasul yang diutus ke alam dunia ini telah dipilih oleh Allah dari keturunan-keturunan orang-orang yang mulia dan keturunan yang mempunyai kebijaksanaan dan orang yang mempunyai kebijaksanaan dalam pemikiran. Tu. Mana Allah Ta'ala pilih lah. Hak nak jadi Nabi ni tentulah hak yang bijaksana. Tu. Mana bukan kata bijaksana saja, bijak sini juga. Erti? Tu. Bijaksana, bijak sini. Mana serata-serata, serba-serbi. Bijaknya para Nabi-Nabi, Rasul-Rasul tadi. Allah Ta'ala bagi mereka fatanah, cerdik, bijaksana. Kan? Bodoh siapa nak turut kalau bodoh? Ketua kampung pun pilih hak boleh baca. Kalau hak tak boleh baca, mata dia tu tak boleh baca, tak salut pilih dia. Kan? Tu. Lepas tu Nabi tak boleh baca satu kemuliaan. Kan? Satu kemuliaan bagi Nabi. Pasal apa? Bukan pasal baca, Nabi jenis ingat tu. Nabi jenis ingat tu. Malaikat ajar sebut sekali lah. Dia ingat tu. Malaikat tu tolong memperingat je. Kan? Lalu Nabi ingat balik tu. Ingat tu tentang Quran. Tentang ni. Mana Nabi ingat tu. Tu kata Nabi tu bijaksana. Tu. Baik. Dan suci kerohaniannya. Suci kerohaniannya. Habis lah. Masya Allah. Bunyi dung ingat kau baru nak masuk. Aduh semayang lah. Sikit lagi kan lah. Apa lagi? Awal lagi. Pukul 8 lebih. Allahu Akbar. Kan? Insya' masuk awal. Tu. Duk baca sikit bila nak habis. Baik. Jadi suci dan suci kerohaniannya. Kerohanian Nabi ni suci, bersih. Tak bercampur dengan perkara-perkara yang merosakkan, yang mencalakan. Maknanya kerohanian tadi ni maknanya qalbu keturunan Nabi ni, maknanya mereka semua cerdik-cerdik pandai. Kerohanian mereka semua tak melakukan perkara yang menyebabkan mendapat kemurkaan Allah. Tu. Secara batin, tak ada. Semua bersih. Maknanya tak melakukan perkara yang boleh menggelapkan hati. Tak boleh ada titik-titik hitam dalam hati tadi. Tak ada. Keturunan Nabi semua macam tu. Tu. Sebab tu yang membawa cahaya Nabi itu. Daripada Tok Wan dia. Bukan kata di zaman Nabi ya. Zaman Tok Nenek Nabi tu. Kan? Jadi sampai pernah anak ketua, anak ketua padri. Kita kata anak pendeta. Pendeta sendiri pernah menawarkan untuk nak jadi menantu dan sebagainya. Seperti mana berlaku pada ayah Nabi, seorang perempuan Yahudi duk minat.
Seorang perempuan Majusi pun duk minat. Maknanya minat. Ada hati. Nak buat Abdullah tu sebagai suami mereka. Begitulah juga tok-tok nenek dia dulu. Sampai tahap macam tu. Tu. Maknanya roh mereka tu bersih. Membawa cahaya. Benih Nabi SAW. Baik. Agar Rasul-Rasul itu dapat menyampaikan diri untuk, agar Rasul-Rasul itu dapat menyiapkan diri untuk menerima wahyu syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Abdul Muttalib sendiri, mana orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Abdul Muttalib sendiri. Tu. Maknanya dia berpuasa di bulan Ramadan, mari bulan Ramadan dia akan pergi ke Gua Hira. Abdul Muttalib sendiri dalam sejarah. Dia akan pergi ke Gua Hira mengasihkan diri daripada masyarakat. Dia uzlah. Itu Abdul Muttalib sendiri. Dan dia di antara orang yang mulia yang memberi makan segala binatang-binatang, tak kira burung-burung dia bagi makan, binatang buah pun dia jamu bagi makan. Pemurahnya. Tu. Tiap-tiap kali Ramadan dia akan naik Gua Hira. Dia uzlah mengasihkan diri. Itu Abdul Muttalib. Sebab itulah lahir Nabi SAW. Mereka ni sebagai jalan untuk nak bawa benih Nabi tu. Sebagai sahabat saja. Tapi sungguh pun lagu tu, sekali dengan mereka-mereka ni, maknanya orang yang baik, orang yang suci rohani mereka. Bersih. Jadi semenjak zaman berzaman daripada zaman Nabi Allah Ismail alaihi salam, keturunan Nabi ni, maknanya keturunan dia menjaga Kaabah, menjaga tempat ibadat, menjadi ketua. Tu. Mana menjaga tempat ibadah, tempat tumpuan segala pelusuk manusia. Jaga. Jadi takkan nak jaga tu orang yang perangai pun huduk kan. Kalau kita kata tok imam lah, orang jadi tok imam, takkan tok imam perangai tak molek pula. Tu, macam tu. Jadi sebab itulah Abdul Muttalib sendiri bila kita baca sejarah dia, dia orang suka berpuasa, suka jamu orang makan, bagi makan, masak sembelih unta, sembelih kambing, lapah bagi daging kepada fakir miskin. Itu semua perbuatan-perbuatan yang mulia. Tu. Baik. Jadi kerana kerohanian dia tu bersih, suci, semua itu adalah untuk nak menyiapkan, nak orang kata apa, nak buat persiapan diri untuk menerima wahyu syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikannya Rasul-Rasul tadi ni kepada kaumnya. Tu. Mana semua Rasul-Rasul lagu tu bersih belakang. Tu. Di mana Allah lebih mengetahui siapakah yang patut dipilih dan yang layak dilantik menerima jawatan Rasul itu. Bila Allah Ta'ala pilih di azali lagi. Mana Allah Ta'ala buat perancangan kehendak di azali lagi. Bukan baru pilih nak jadi Rasul Nabi ni. Bukan jenis usaha. Bukan jenis kena zikir banyak sehari. Aku zikir banyak nanti Tuhan lantik jadi Nabi. Bukan lagu tu. Mana Tuhan pilih siap dah. Mana jadi siap dah. Tentu siap dah. Pada azali lagi. Allah Ta'ala dah tentu dah. Orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Anak ni, anak ni, anak ni. Tu. Baik. Firman Allah Tabaraka Ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Dalam suratul An'am ayat 124. Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapakah yang sepatutnya ia memberikan jawatan Rasul dan wahyu yang diberikannya itu. Sebab itulah kita tengok mula sekali dengan akhlak. Dengan akhlak Allah Ta'ala takdibkan Nabi, Allah Ta'ala tarbiyahkan Nabi dengan akhlak yang mulia. Sebagai apa? Sebab apa? Sebab orang nak percaya. Kalau akhlak buruk, siapa nak percaya? Kan? Tu dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang
yang sempurnanya Nabi kita. Tu. Maka dengan akhlak dia itulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ada hati menaruh cinta akhir sekali menjadi isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Dia tengok akhlak Nabi. Dia tengok akhlak Nabi. Tu. Baik. Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapakah yang sepatutnya ia Allah memberikan jawatan Rasul dan wahyu yang diberikannya itu. Oleh yang demikian, sesiapa yang mengingkari risalah, siapa yang tak percaya tentang Rasul, berarti dia ingkar Allah. Walaupun satu ayat, walaupun satu hukum, dia tak percaya, ni bukan daripada Nabi, bukan Nabi tak ada cerita, bukan. Mana dia ingkar. Berarti dia ingkar Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia bermusuh macam orang Yahudi, dia bermusuh dengan Nabi Muhammad. Kan? Dia tak bermusuh dengan Allah. Bahkan la ilaha illallah dia boleh sebut, tapi Muhammad Rasulullah dia tak boleh sebut. Pok-pok Yahudi sebab tu dia tak mau. Dia pasal apa? Dia berdendam. Tu. Dia berdendam. Dia kata sepatutnya kaum kami lah, Bani Israel lah, yang akan mendapat tempat Nabi akhir zaman. Tu. Sebab tu Yahudi ni dia pakat menghidup tunggu kat Madinah. Sebelum kelahiran Nabi lagi. Semenjak bila zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, bila Nabi Allah Isa cerita tentang Nabi akhir zaman, mereka dah mula mari dah. Duk tunggu dah. Di Tayyibah, makna di Madinah. Pada masa tu. Tu. Tak nama Madinah lagi. Apakah duk tunggu? Tu. Untuk kehadiran Nabi akhir zaman. Tu. Sebab apa? Kerana mereka bangga, mereka ingat dia punya keturunan dia, orang dia. Tiba-tiba mari Nabi akhir zaman ialah bukan keturunan mereka. Keturunan Arab, kan? Tu sebelah Nabi Allah Ismail, bukan jalur daripada Nabi Allah Ishaq. Jadi sebab itulah mereka tak boleh nak terima satu, orang panggil apa? Satu tamparan yang hebat. Sebelum ni mereka duk cakap, mari sebelah kita lah. Mereka duk cerita, kata nak mari sebelah jalur dia, keturunan mereka. Tiba-tiba mari sebelah lain. Tu yang dia macam-macam tu. Itu yang dia musuh Nabi dalam diam-diam. Bahkan dialah yang mencipta golongan munafik tadi. Mana pakat dengan Yahudi, tidak tak ini munafik. Tu. Jadi hak duk pakat dengan Yahudi ni yang munafik. Wa na'udzubillah. Kan? Hak itulah munafik. Ini duk pakat dengan Yahudi. Tu. Berpakat maknanya tak suka. Sampai tak boleh nak terima apa yang Nabi bawa. Wa na'udzubillah. Tu. Jadi itulah di antaranya. Baik. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi oleh demikian sesiapa yang mengingkari risalah kerasulan para rasul-rasul yang diutus oleh Allah untuk menjadi rasul, menyampaikan wahyu dan syariatnya agama Islam kepada umat manusia, adalah bermakna mereka, orang ingkar tadi ni, mereka telah mengingkari dan tidak mempercayai kerasulan rasul-rasul yang dipilih oleh Allah. Dan mereka itu telah batal imannya. Iaitu termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang kafir lah. Golongan orang-orang yang tidak beriman. Sebab itulah beriman dengan Rasul. Kalau kata dia beriman dengan Allah, maka dia kena beriman dengan Rasul. Kalau dia mengaku kata dia beriman dengan Allah. Kerana Rasul dipilih oleh Allah. Dilantik oleh Allah. Allah Ta'ala yang lantik, yang tabal menjadi Rasul. Tiba-tiba Allah dia percaya. Sampai tak Rasul, dia tak percaya. Berarti dia tak percaya kepada Allah pada hakikatnya. Baik.
Kemudian kata dia, risalah kerasulan seorang rasul yang menjadi utusan Allah adalah dipilih oleh Allah Ta'ala sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu fi sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allah faqihna fi dinina bitawil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.